Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan temakang. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan temakang antara ikan yang selalu dijadikan sebagai sumber makanan di kalangan masyarakat tempatan, namun ianya lebih terkenal sebagai ikan hiasan di negara luar. Ini kerana ia memiliki rupa yang unik, terutamanya pada bentuk mulutnya. Ada perkara yang menarik tentang mulutnya yang membuatkan ia terkenal dalam kalangan akuaris di negara luar, tapi apa yang menarik itu Siti akan kongsikan kemudian. Sebelum itu, kita ketahui dulu tentang klasifikasi ikan temakang ini. Ikan temakang berada di dalam keluarga Helostomatidae, iaitu saudara kepada keluarga ikan sepat, puyuh dan haruan. Di dalam keluarga ini hanya ada satu jenis saja, iaitu Helostoma, dan hanya ada satu spesies tunggal di bawah jenis ini, iaitu Helostoma temingki yang kita kenali sebagai ikan temakang. Spesies ini wujud di beberapa negara Asia Tenggara, iaitu di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Brunei. Ikan temakang adalah salah satu jenis ikan pemakan alga. Ia adalah antara ejen pembersih yang penting untuk kawalan biologi dan menjaga ekosistem perairan sesuatu kawasan secara semula jadi. Di Malaysia, ikan temakang lebih popular ditangkap sebagai sumber makanan berbanding sebagai ikan hiasan. Kerana ikan temakang boleh membesar hingga 12 inci dan ia memiliki isi yang padat serta lazat. Ikan temakang memiliki bentuk fizikal yang mirip seakan ikan kepal. Bentuk badannya lebar dan tinggi. Namun ia boleh dibezakan dengan ikan kepal melalui bentuk sirip dan coraknya. Hujung sirip dorsal dan sirip dubur ikan temakang berbentuk bulat, manakala hujung sirip dorsal dan sirip dubur ikan kepal berbentuk tajam. Badan ikan temakang memiliki garisan-garisan kecil melintang yang banyak, manakala badan ikan kepal pula memiliki corak seperti kain kepal. Ciri-ciri ikan temakang yang unik ialah pada bibirnya. Untuk pengetahuan korang, ikan temakang dipanggil sebagai kissing gurami di negara luar. Panggilan ini wujud kerana ikan temakang menggunakan mulut yang tebal itu untuk bercium dengan ikan temakang yang lain. Sebenarnya, ciuman ini bukanlah bermaksud sesuatu yang intim. Ciuman ini berlaku di antara ikan jantan saja. Kerana, ikan temakang jantan adalah jenis menjajah atau menjaga kawasan. Apabila temakang mula bersaing dengan temakang jantan lain yang berada di ruang yang sama, kedua-duanya akan bercium dan menggigit mulut satu sama lain untuk beradu kekuatan demi menjaga kawasan masing-masing atau merebut kawasan. Jadi, sebenarnya ciuman itu adalah cara ia berlawan. Selain itu, kelebihan mulutnya ialah ia mampu mendapatkan makanan di kawasan-kawasan yang sempit. Jenis diet temakang ialah omnivore. Makanan utamanya adalah alga, plankton, tumbuhan, dan selain itu ia turut memakan serangga. Tapi disebabkan mulutnya yang kecil, ia agak sukar untuk ditangkap menggunakan pancing. Untuk memancing ikan temakang, perlu menggunakan mata kail paling kecil dan korang boleh menggunakan umpan cacing, lumut atau roti. Tapi cara lebih mudah untuk menangkapnya ialah menggunakan jala. Kebiasaannya, ia mendiami kawasan air yang berarus perlahan sama ada di sungai utama atau anak sungai. Selain itu, ia turut ditemui di parit, paya dan juga tasik atau lombong. Pada beberapa dekad yang lalu, taburan ikan temakang agak meluas di Malaysia. Ia boleh ditemui di kebanyakan negeri. Namun hari ini populasinya menunjukkan tren menurun dan ada tempat yang dah tak ditemui lagi. Antara puncanya ialah kerosakan habitat kesan dari pembangunan, pencemaran air, penangkapan berlebihan, dan juga kemunculan ikan pendatang di habitatnya seperti tilapia, plekop, dan keli Afrika.
Penternakan ikan temakang juga masih kurang di Malaysia walaupun ia mudah diternak dan ia memiliki saiz yang sesuai untuk pasaran makanan selain isinya yang lazat. Mungkin kerana ia kurang diketahui dan kurang diperkenalkan pada orang awam di Malaysia, maka kebanyakan penternak menganggap ikan ini tiada permintaan. Ikan ini sebenarnya ada permintaan sebagai sumber makanan kerana isinya lazat, cuma ia kurang popular. Selain itu, ia juga ada permintaan sebagai ikan hiasan baik dalam negara hinggalah luar negara, terutamanya di negara-negara barat. Di dalam pasaran ikan hiasan, ada varian warna ikan temakang yang dihasilkan di Thailand melalui pembiakan secara terpilih. Antara yang popular ialah pink kisser, red kisser, piebald kisser, balloon kisser, manakala warna yang asal digelar sebagai green kisser. Tapi ia mula popular di kalangan akuaris bukanlah disebabkan variasi ini, ia popular kerana keunikan mulutnya dan juga tabiatnya yang selalu bercium sama sendiri. Bagi kebanyakan akuaris tegar, temakang yang asli lebih menjadi pilihan kerana originalitinya. Untuk membela ikan temakang, korang perlukan tank sekurangnya 3 kaki kerana ia memerlukan ruang yang luas, selain faktor saiznya yang boleh membesar hingga 12 inci. Kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 6.5 hingga 8.5. Ikan temakang jenis mengambil nafas dari udara luar. Tiada masalah jika korang tak menggunakan aerator atau pam oksigen di dalam tank. Ia boleh dimasukkan di dalam community tank, tapi pastikan ikan lain juga dalam saiz yang sama atau lebih besar darinya. Cuma Siti nak ingatkan, ia tak sesuai dicampurkan dengan ikan yang pasif atau yang bergerak perlahan. Kerana mungkin ia ada kecenderungan untuk menyedut lendir badan ikan lain jika sumber makanannya tak mencukupi. Selain itu, ia amat tak sesuai untuk tank yang ada tumbuhan hidup, kerana ia akan memakan tumbuhan yang ada di dalam tank itu. Oleh itu, kalau anda adalah seorang aquascaper, anda bolehlah batalkan hajat untuk membela ikan temakang, atau tank anda akan jadi padang jarak padang terkukur. Alternatif lain, korang boleh letakkan pokok air jenis terapung seperti kiambang. Makanan jenis pellet boleh diberikan pada ikan temakang. Selain itu, kalau tank korang ada banyak alga, ia adalah bonus kerana ikan temakang akan memakan alga itu. Jangka hayat ikan temakang kebiasaannya sekitar 7 hingga 8 tahun, tapi didapati ia boleh hidup lebih lama iaitu sehingga 20 tahun ke atas. Rekod paling lama ikan temakang yang pernah dibela ialah 27 tahun. Ikan temakang akan mencapai umur matangnya selepas 3 atau 4 tahun. Di habitat asal, ikan temakang bertelur dengan cara ikan betina melepaskan telurnya di ruang terbuka. Kemudian ikan jantan akan melepaskan sperma ke telur tersebut untuk persenyawaan. Telur-telur tersebut akan terapung dan duduk di bawah pokok-pokok semi-akuatik yang terapung seperti teratai, kiambang, dan juga daun-daun tumbuhan akuatik yang timbul di permukaan. Selepas bertelur, kedua-dua induk akan meninggalkan telur-telur itu dan tidak akan menjaganya sehingga telur-telur itu menetas. Kerana itulah kemunculan tilapia, pleko, dan keli Afrika di habitat temakang akan memberi ancaman, kerana ketiga-tiga ikan pendatang ini cenderung untuk menyedut dan memakan telur-telur temakang dan juga telur beberapa spesies tempatan yang lain. Ini berlaku kerana ekosistem dan rantaian makanan di negara asal ikan pendatang tersebut tak sama seperti ekosistem dan biodiversiti di negara kita. Tentang isu ini, Siti akan kongsi dan jelaskan di video lain akan datang. Harapan Siti, semoga kelestarian ikan temakang ini kekal terpelihara dan penternakan spesies ini lebih berkembang. Pada pendapat Siti, penternakan ikan temakang sebenarnya boleh mendatangkan hasil lumayan. Selain untuk pasaran basah, ia juga boleh dieksport ke luar negara untuk pasaran ikan hiasan, seperti mana yang telah dilakukan di Thailand. Hakikatnya kita sudah jauh ketinggalan dari Thailand dan Indonesia dalam bidang penternakan ikan tempatan dan cara menjaga kelestarian ikan tempatan. Itu sajalah yang Siti dapat kongsikan tentang ikan temakang. Semoga apa yang Siti kongsikan bermanfaat untuk korang.
Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.